Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri kemenyan berasap SKB malam ni. Okey, untuk malam ni aku nak ceritakan pengalaman salah seorang sahabat aku. Uh, dia minta agar nama dirahsiakan, lokasi dirahsiakan, bertujuan untuk membuka aib kerana orang yang terlibat ni telah meninggal dunia. Okey, jadi ni kisah Faizal, bukan nama sebenar, dengan keluarganya. Jadi dekat dalam cerita ni, yang telah meninggal dunia ni adalah opah kepada saudara Faizal ni. Okey, jadi sebelum aku memulakan cerita ni, tengah-tengah malam ada karaoke lagi. Dia orang memang lepas geram ni, pasal lockdown hari tu ke apa, aku pun tak tahu lah kan. Okey, berbalik kepada cerita ni tadi. Dengan Faizal ni, bukan nama sebenar ni, aku berjumpa sendiri. Dia datang, kami berjumpa, kami sembang-sembang, dan dia ceritakan berkenaan perkara yang berlaku dengan arwah opahnya. Okey, dekat sini aku bagi nama Aisyah lah, opahnya, sebagai opah Aisyah, bukan nama sebenar. Okey, jadi dekat sini aku letakkan sedikit latar belakang berkenaan cerita ni. Sebelum aku masuk kepada isinya, aku letakkan dulu latar belakang cerita ni. Faizal memaklumkan kepada aku, opahnya ni adalah seorang wanita yang sepanjang hayatnya tidak berkahwin. Okey, jadi opahnya ni adalah seorang, boleh dikatakan saudagar lah. Sebab pada tahun 70-an, 80-an dahulu, opahnya ni, opah Aisyah ni, dia menjual emas, intan, permata. Lepas tu selain daripada barang-barang seperti kapet, permaidani apa semua ni kan, dia membuat jualan daripada rumah ke rumah. Jadi dia ada customer tetap dia, regular dia lah. Jadi opah Aisyah ni memang kerap berjalan daripada satu tempat ke satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Jadi perkara ni berlaku di bahagian utara tanah air lah, tapi tak adalah utara jauh sampai ke Kedah sana, tak. Jadi benda ni berlaku di utara tanah air lah. Utara yang dekat dengan center, dekat dengan sentral. Okey, cukup takat tu. Lokasi sebenarnya Faizal minta kepada aku supaya jangan disclose, jangan diceritakan. Okey, jadi kita hormatilah keputusannya itu. Jadi macam Faizal ni sendiri waktu dia berumur dalam 10, 11, 12 tahun, ini dalam lebih kurang lewat 80-an Jadi dia pun kerap juga kalau cuti sekolah tu memandangkan opah Aisyahnya ni tinggal seorang. Jadi dia akan kerap bercuti di rumah opah Aisyah. Kebiasaannya dia akan duduk berdua lah dengan opah Aisyah. Jadi nak dijadikan cerita opah Aisyah ni, mesti korang tertanya-tanya kan, dah dia tak berkahwin, macam mana pula boleh ada anak, boleh ada cucu apa semua. Sebenarnya opah Aisyah ni, dia seorang yang berharta lah. Daripada hasil dia menjual emas, emas ni bukan emas tongkol tu dia jual emas dalam bentuk barang kemas, intan belian ni apa semua. Jadi dengan duit hasil-hasil ni, selain daripada di rolling untuk membeli emas-emas baru, intan belian baru, batu permata baru, jadi dia ada membeli property juga, hartanah lah. Jadi dia memiliki beberapa buah rumah yang disewakan. Jadi setiap hujung bulan terutamanya, dia akan bergerak lah daripada satu rumah sewa ke satu rumah sewa, sambil membawa barang-barang jualan dia ni untuk pergi berjumpa dengan regular dia ni. Selain daripada menjual, dia mengutip duit untuk rumah-rumah sewanya. Jadi opah Aisyah ni, bila dia berjalan merata-rata tempat ni, dia akan berjumpa dengan orang-orang susah. Ini yang bagusnya berkenaan dengan opah Aisyah ni. Dia berjumpa dengan orang-orang susah, dan dia akan tanyalah anak berapa orang apa semua kan. Jadi biasanya dia akan ambil satu atau dua orang untuk dijadikan sebagai anak angkat daripada satu keluarga. Jadi dia ada anak angkat daripada beberapa keluarga.
Nak dijadikan cerita, ibu kepada Faizal adalah anak angkat sulung Opah Aisyah. Okey, itu adalah ibu kepada Faizal. Selain daripada itu, ada beberapa lagi orang, maknanya ibu kepada Faizal ni, dia ada di bawah dia ada lagi 3 orang saudara angkat. Yang mana Opah Aisyah ni bila dia jumpa lagi satu keluarga, dia tanya anak berapa orang, apa semua, cukup ke, macam mana belanja sekolah apa semua kan. Dia kata kalau tak keberatan, biar dia ambil satu orang dan dia jaga, dia akan tanggung persekolahan apa semua. Dan keluarga tersebut bebas untuk datang ke rumah Opah Aisyah pada bila-bila masa untuk berjumpa dengan anaknya. Selain daripada tu, orang kata secara tak langsungnya menziarah Opah Aisyah sekali. Jadi tak adalah Opah Aisyah ni sunyi sangat. Jadi bila aku bertanya kenapa Opah Aisyah ni tak berkahwin ke apa, Faizal sendiri pun tak ada jawapan kepada benda tu. Bila bertanya kepada ibunya pun tak tahu kenapa. Dan mereka pun memang tak pernah bertanya berkenaan hal tu dengan arwah Opah Aisyah. Jadi itu serba sedikit latar belakang lah berkenaan dengan Opah Aisyah ni. Jadi kita berbalik pada cerita pada lewat 80-an macam tu, Faizal ni kalau cuti sekolah, jadi Opah Aisyah akan datang ke rumah apa benda ni, ibu kepada Faizal ni. Dia akan stay untuk beberapa hari, kemudian dia akan minta kebenaran boleh tak dia nak bawa Faizal balik untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi memandangkan Faizal ni, dia adalah cucu sulung kepada anak angkat sulungnya. Jadi Opah Aisyah ni memang sayang lebih lah dekat dia. Basically apa saja yang Faizal minta ni, insyaAllah Opah Aisyah akan tunaikan. Cucu kesayangan lah orang katakan, cucu angkat kesayangan. Jadi kita letak tepi lah angkat tu kan, sebab dah macam keluarga, jadi aku declare sebagai cucu kesayangan lah. Okay. Jadi Faizal pun mencerita kepada aku, dia kata memang setiap hari dia akan keluar bersama dengan Opah Aisyah. Dan pada waktu tersebut Opah Aisyah dia ke mana-mana, sama ada dia menaiki bas ataupun dia menaiki taksi. Okey, jadi dia akan bawa hasil barang-barang jualan, barang-barang dagangan ni kan. Dia akan bawa beg dia akan pergi daripada rumah satu regular ke satu regular customer yang lain apa semua. Dan bila hujung bulan saja, selain daripada ke rumah regular customer ni, dia akan singgah ke rumah-rumah sewa untuk kutip duit sewa sekali. Jadi ini adalah sumber pendapatan utama Opah Aisyah. Jadi Faizal ni memang kalau cuti sekolah dia akan ikut lah, dia nampak lah rutin-rutin ni. Tapi Faizal bagi tahu kat aku, ada sesuatu yang pelik dengan Opah Aisyah ni, di mana setiap Khamis malam Jumaat, Opah Aisyah tak usah kata malam kita cerita siang dia dulu. Siang Khamis, Opah Aisyah macam biasa akan berdagang, cuma dia tak berdagang sehingga ke petang. Bila dah masuk pukul 2 petang selepas makan tengah hari, kebiasaannya Opah Aisyah akan singgah ke kedai untuk membeli kemenyan, dia membeli kelapa muda. Jadi pada malam Jumaat hari Khamis, malam Jumaat, setiap minggu Opah Aisyah memang akan mengurung dirinya di dalam bilik beliau. Okey, ni rumah ni adalah rumah 2 tingkat Jadi Faizal biasanya dia akan tidur di tingkat bawah, sementara Opah Aisyah pula biliknya terletak di tingkat atas. Dan satu perkara lagi yang Faizal bagi tahu pada aku ialah Opah Aisyah memang tidak pernah sama sekali membenarkan sesiapa pun termasuk Faizal untuk masuk ke dalam bilik Opah Aisyah. Jadi biliknya ni, kalau dia keluar daripada bilik, dia akan kunci. Ni orang lama yang jenis dia akan kunci pintu dia, dan kunci tu dia jadi kalung tau. Dia ada rantai dan kalungnya adalah kunci-kunci dia. Okey, termasuk dengan kunci rumah. Jadi ini aku pernah tengok, sebab Opah aku sendiri pun macam tu. Dia keluar daripada bilik dia akan kunci pintu bilik, kemudian dia akan keluar. Jadi tak ada orang boleh masuk ke bilik dia. Jadi setiap Khamis malam Jumaat ni, bila Faizal duduk di bawah, waktu tu dia akan tengok TV lah kan. Jadi waktu dia tengok TV ni, dia tak ada kedengaran apa-apa. Cuma satu rumah akan berbau asap kemenyan. Okey. Jadi itu sewaktu lewat 80-an lah, yang mana si Faizal ni banyak meluangkan masa bersama Opah Aisyah pada
musim cuti sekolah. Jadi nak dijadikan cerita masuk pertengahan 90-an, Opah Aisyah jatuh. Dia jatuh di bilik mandi. Okey, dia jatuh di bilik mandi dan dia patah di bahagian tulang pinggul. Dia patah situ. Jadi dia tak boleh berjalan dah selepas daripada dia jatuh tu. Dah bawa pergi hospital. Hospital pun dah x-ray apa semua. Jadi hospital memaklumkan dengan usia dia ni, kena bear in mind Opah Aisyah waktu dia jatuh tu usia dia sudah menjangkau lewat 80-an. Jadi pihak hospital pun dah tak boleh buat apa-apa dah, dia kata. Jadi Opah Aisyah ni bedridden lah. Maknanya bedridden, bahasa Melayu apa dia jadi lumpuh lah, dia terlantar lah, dia tak boleh nak bangun dah, tak boleh nak buat benda sendiri. Jadi bila dah keadaan macam tu, Ibu Faizal membuat keputusan untuk membawa Opah Aisyah dan tinggal bersama-sama keluarga mereka. Jadi rumah keluarga Faizal ni rumah kampung rumah kampung dibuat daripada papan. Okay, very nice house lah. Sebab aku pernah pergi ke rumah Faizal ni. Memang bagi aku cantik lah rumah papan Melayu yang cantik. Okay. Jadi waktu Opah Aisyah di sana, jadi dia memang terlantar sajalah. Jadi ibu kepada Faizal dan Faizal mereka sering lah, maknanya kalau pagi-pagi tu biasanya kalau hari cuti, Faizal akan membantulah untuk menguruskan opahnya. Kalau bukan hari cuti sekolah, maknanya ibu Faizal yang akan menguruskan akan Opah Aisyah ni, menguruskan in term of mandi dia, basuh berak kencing dia apa semua. Jadi bila cuti sekolah, macam Faizal ni, bila cuti sekolah dia akan full time lah buat benda tu. Dan bila hari sekolah, untuk petang dia akan bantulah ibunya. Okay. Jadi Faizal ni bagi aku dah kenal dia lama. Bagi aku dia seorang sahabat yang baik lah. Dia memang baik lah bagi aku. Baik kat sini maksud aku ialah dia ni selalu ke surau, ke masjid, selalu hadir ke majlis-majlis ilmu, kuliah agama. Jadi aku boleh kata dia memang seorang anak dan seorang cucu yang baik lah. Baik daripada segi tingkah laku maupun daripada segi mencari ilmu Allah ni. Bagi aku dia seorang yang agak warak jugalah. Ini karakter si Faizal ni Okay. Jadi macam Opah Aisyah ni, dia dah beberapa kali aku dimaklumkan dia terlantar hampir 5 tahun. Dia terlantar, dan dalam masa 5 tahun tu, masuk je tahun ketiga tu, ada 3 kali force alarm. Force alarm ni maknanya in term of tiba-tiba Opah Aisyah nazak. Jadi ingatkan memang nazak yang dah nak pergi, tapi kemudian tiba-tiba dia okey balik. Jadi Faizal memaklumkan kepada aku, Opah Aisyah ni waktu masuk tahun keempat tu, dia dah tinggal basically kulit dengan tulang. Dia punya kurus tu kan, dia dah tinggal kulit dengan tulang. Jadi korang akan nampak dia punya urat-urat apa semua ni kan. Jadi yalah, waktu tu pun dia dah menjangkau ke usia 90-an. Cumanya apa yang Faizal bagi tahu pada aku ialah walaupun keadaannya sedemikian, tetapi selera makannya subhanallah. Jadi macam mereka sekeluarga pun, macam Faizal dengan ibunya pun kerap tanya kan, apalah sebenarnya yang dibuatnya kan. Sebab ibu kepada Faizal ni, sebelum Faizal lalui, ibunya lalui. Maknanya dia pun tahu memang setiap malam Jumaat Opah Aisyah akan mengurung diri di dalam bilik. Apa yang dibuat tak tahu. Cumanya satu rumah akan berbau kemenyan. Okey. Jadi kita balik kepada ceritanya. Opah Aisyah ni, apa yang dimaklumkan oleh Faizal kepada aku Opah Aisyah ni kalau seperiuk tu kalau masak 2 pot lah dia habiskan. Kalau masak 3 pot lah dia habiskan. Kalau masak 4 pot lah dia habiskan. Dia boleh makan nasi sahaja tanpa ada apa-apa pun, habis. Okey. Jadi macam aku bagi tahu tadi, ada beberapa kali false alarm yang mana dia dah nazak, Opah Aisyah dah nazak, kemudian dia tak jadi. Tak jadi, orang kata tak jadi untuk mati ni, tak jadi.
Dia okey balik lepas tu. Dia okey balik lepas tu. Ah, Cumanya pada satu malam nak dijadikan cerita pada satu malam malam ni pula malam yang bagi aku, daripada cerita Faizal lah, malam ni memang malam yang bagus lah. Sebab ianya adalah Khamis malam Jumaat. Dan pada malam tersebut, kebiasaannya Faizal ni dia akan pergi ke surau atau masjid yang berdekatan dengan rumahnya. Sebab selepas maghrib akan ada baca Yasin kan. Jadi pada malam tersebut Khamis malam Jumaat tu, hati dia tak sedap. Jadi dia tak pergi ke surau ni. Jadi cuma dia bagi tahu kepada ibu dia. Dia kata, "Bu, orang rasa kan malam ni opah nak pergilah." Dia tak tahu, dia bagi tahu kat aku, dia kata dia tiba-tiba dia terasa seperti malam tu memang opah dia nak pergi. Ibu dia pun cakap, "Jangan berepek lah kau ni, dah berapa kali dah orang tua tu macam nazak, macam nak pergi tapi tak jadi. Rasanya macam tak ada apa-apa, sebab tadi siang ibu mandikan dia pun dia okey je, tak ada apa-apa kan." Cuma Faizal kata, "Taklah Bu, rasanya malam ni dia pergilah." Jadi itu antara penyebab kenapa Faizal dia tak ke surau malam tu untuk membaca Yasin selepas maghrib di surau. Jadi dia membuat keputusan untuk solat maghrib berjemaah di rumah. Kemudian selepas selesai solat maghrib tu, dia masuk ke dalam bilik Opah Aisyah. Dia pun menegur Opah Aisyah, dan aku dimaklumkan Opah Aisyah pada masa tersebut dah tidak boleh bercakap. Dia hanya boleh hanya orang kata kerdipan mata sahajalah. Jadi dia masuk ke dalam bilik Opah Aisyah, dia bagi salam kepada Opah Aisyah. Opah Aisyah hanya kedip mata saja. Jadi sebelum tu ni aku baru teringat, Opah Aisyah ni sebelum dia hilang upaya bercakap ni, waktu dia masih boleh bercakap lah, dia kerap waktu ibu kepada si Faizal ni memandikan dia, menyiapkan dia apa semua, dia selalu bercakap kepada ibu kepada si Faizal ni, aku bagi nama sebagai Khadijah lah, ibu kepada si Faizal ni dia selalu dia bagi tahu, "Khadijah, tolonglah aku." Jadi Khadijah pun dia bagi tahulah, Khadijah ni ibu Faizal dia bagi tahulah, "Tolong apa Bu?" Dia panggil ibu juga kepada Opah Aisyah kan. "Tolong apa Bu?" Tolonglah aku." Itu je yang kerap dia cakap. Kemudian ada satu hari dia berkata kepada Khadijah, dia bagi tahu, dia kata, "Tolonglah terima apa yang aku nak bagi kepada engkau ni. Kalau kau terima, ianya dah banyak membantu aku. Tapi ibu Khadijah ni dia macam, terima apa ni? Aku tak nak benda-benda merepek-repek apa semua ni kan." Jadi dia kata, saya tolong setakat yang boleh. Saya jaga sehingga ke akhir hayat, insya-Allah, selagi nyawa saya di kandung badan, saya akan jaga Opah Aisyah. Jadi itu yang berlaku sebelum Opah Aisyah ni hilang upaya untuk bercakap. Okey. Jadi kita balik kepada cerita Faizal yang masuk melawat ke dalam bilik Opah Aisyah ni. Jadi dia bagi salam dekat Opah Aisyah apa semua. Selepas tu dia bagi tahulah, dia kata, "Opah, saya nak sedekahkan Yasin, saya nak baca Yasin, dan pahala Yasin ni saya nak sedekahkan kepada Opah. Boleh ya Opah? Opah dengar saya baca Jadi seperti kebiasaannya, adab kita nak baca Yasin waktu malam Jumaat ni ataupun malam bila-bila pun lah, disarankan supaya kita mulakan dengan Al-Fatihah. Jadi selepas tamat surah Al-Fatihah tu, kita perlu niat apa yang kita nak. Jadi pada malam tersebut, Faizal maklum kepada aku, dia berniat di dalam hati dia kata, "Jika betul lah opah aku ni ada membela apa-apa sekalipun, aku nak jumpa dengan dia orang ni. Aku nak benda ni habis malam ni." Itu yang Faizal niatkan di dalam hatinya. Jadi Faizal pun selepas itu membaca surah Yasin. Tamat dia membaca surah Yasin, habis saja dia membaca surah Yasin tu, Sadaqallahul Azim, dia angkat Al-Quran tu dan dijunjungnya, dicium Al-Quran tu 3 kali. Dan bila dia letak saja Al-Quran tu, bila dia buka
dia buka mata dia, subhanallah, orang kata kan. Ini apa pengalaman yang dilalui oleh Faizal. Dia kata memang Allah Ta'ala kabulkan permintaan dia tu, di mana di dalam bilik tersebut sekarang dibentangkan semua amalan-amalan opah Aisyah. Jadi dibentangkan di hadapan mata dia semua amalan-amalan opah Aisyah. Jadi Faizal dia maklumkan kepada aku apa yang ada di depan mata dia sekarang ni ialah di barisan hadapan terdapat 2 ekor harimau putih. Okey. Ada 2 ekor harimau putih sedang berbaring berbaring menghadap dia. Kemudian di belakang harimau putih, 2 ekor harimau putih ni terdapat 7 orang puteri, dan di penjuru bilik hujungnya terdapat satu lembaga hitam yang berdiri, tangan macam ni, matanya merah. Jadi aku rewind sikit Untuk makluman juga, Faizal dia bagi tahu kat aku sebelum perkara ni berlaku dia kata dia dah, keluarga dia sudah memanggil lebih daripada 40 orang dukun, pawang, ustaz. Dan dia bagi tahu dukun, pawang apa semua ni dah kira dia orang berikhtiar tu sampai dah tak kira dah. Kira mak kepada si Faizal ni tadi, ibu Khadijah ni tadi, dia bagi tahu dia dah sampai dah tak tahu nak buat apa. Maknanya dia just ikhtiar. Bila dia ikhtiar ni, dia ada panggil bomoh, pawang, dukun apa semua ni kan. Ada yang terdiri daripada orang Melayu, orang Cina, orang India. Dan Faizal maklumkan kepada aku bahawa ada satu orang Melayu ni, dukun bomoh lah. Dia datang, dia bawa tulang rusuk harimau. Lepas tu di atas tulang tu ada tulang rusuk harimau. Dia kata ada tengkorak manusia. Jadi Faizal bagi tahu, aku pun sendiri tanya, dia cakap tengkorak manusia betul ke tipu Jadi Faizal pun dia kata itu soalan yang sama bro, aku tanya dekat bomoh tu. Dia kata ini tulang tengkorak manusia yang betul lah. Jadi waktu dia berubat tu, Faizal cerita pada aku, dia berubat sebab rumah dia rumah lama, jenis tingkap besar yang buka macam tu, tak ada jeriji, tak ada apa. Maknanya kalau kau nak lompat keluar, memang kau boleh lompat keluar. Okay, dia kata waktu berubat tu kemudian dia bertempur berlawan sampai satu tahap tu dia dah terpelanting ke belakang. Dia bangun, dia kata kau cari orang lain, aku tak mampu nak lawan dengan dia. Kemudian bomoh ni terus lompat melalui tingkap tu, terus lari. Dan Faizal bagi tahu kat aku, dia kata dia ingat lagi, dia menjerit panggil, Tuan, ini tuan punya tulang-tulang apa semua ni, kau buatlah apa kau nak buat. Bomoh tu cakap tau, sampai level macam tu. Jadi dah berpuluh-puluh bomoh, pawang, dukun, ustaz semua tak boleh nak ubatkan opah Aisyah ni. Jadi bila malam tu dimakbulkan, Allah makbulkan selepas bacaan Yasin tu, Allah makbulkan, maka dihamparkan di hadapan Faizal amalan-amalan opah Aisyah. Jadi Faizal pada mulanya dia kata memang mula-mula dia seram juga, dia takut juga tengok kan. Cakap apa benda pula dah ni kan. Dan dia bagi tahu pada aku benda ni nampak seperti bayang-bayang, ianya nampak see-through, lucina lah. Dia ada tapi macam dia tak ada. Okay, dia macam kau tengok sesuatu yang lucina, tembus pandang. Itulah dia. Dia kata dia ada kat depan, tapi macam antara nampak dengan tak nampak, tapi memang jelas kelihatan, tembus pandang lah kan. 2 ekor harimau, 7 orang puteri dan 1 yang hitam. Okay, dia kata lepas tu aku pun bertanya lah apa yang terjadi selepas tu. Jadi Faizal maklumkan, dia membaca Al-Fatihah, dia membaca 3 kur di dalam hati, dia mohon kepada Allah agar diberikan dia keberanian, diberikan dia ketenteraman agar dia dapat berhadapan dengan amalan-amalan opah Aisyah yang berada di hadapannya sekarang ni. Okey. Jadi dia pun memulakan bicara. Dia bertanya dengan kedua ekor harimau putih ni. Dia kata, kamu siapa? Jadi harimau putih ni memberitahulah nama masing-masing. Ini nama dia apa, yang ini nama dia apa. Cumanya Faizal maklumkan kepada aku bahawa dia dah tak ingat nama 2 ekor harimau putih ni apa benda. Tapi dia kata memang ada nama. Benda ni pun dah lama kan, pertengahan 90-an dulu kan. Jadi bila ditanya apa tugas, apa tanggungjawab kau, dia kata kerja aku senang. Kerja aku adalah untuk memastikan keselamatan
Opah Aisyah. Dalam arti kata lain, dia jaga keselamatan lah. Jadi dia tak akan pergi ke mana-mana, dia akan berada dekat dengan Opah Aisyah. Jadi kalau Opah Aisyah ada di rumah tu, dia akan berkawal sekitar rumah. Kalau Opah Aisyah keluar berniaga tu, dia akan kalau Opah Aisyah tu naik bas ke, naik teksi ke apa ke kan, dia memang ada berdekatan, dia mengikut saja ke mana-mana. Jadi untuk makluman, Faizal juga bagi tahu kat aku, dia kata Opah Aisyah ni sepanjang dia berniaga, kau kena ingat dia berniaga, dia bawa beg tau. Dalam beg tu penuh dengan barang kemas yang diperbuat daripada emas, barang kemas yang daripada intan, belian, batu permata. Namun Opah Aisyah tak pernah sekali pun disamun. Semua orang dalam pekan, dalam kampung, dalam bandar tu, semua tahu memang Opah Aisyah meniaga barang-barang ni. Dan barang-barang tu memang dibawa dalam beg tu. Tapi tak pernah ada satu orang pun, cubaan pun tak ada untuk sama ada merompak atau menyamun Opah Aisyah. Okey. Jadi bila dah berbicara macam tu, dia kata, oh jadi kau ni jaga keselamatan Opah Aisyah lah. Dia kata ya. Kemudian dia pun bertanya lah, dia kata sekarang Opah Aisyah dan Azak ni, aku pun rasa Opah Aisyah ni sebenarnya dah tak ada. Tapi disebabkan oleh kerana korang lah yang sama ni duk makan apa semua kan. Dia kata kedua ekor harimau ni kata, ya, memang kami yang ada di sini, kesemua sekali ada 10. Tapi mereka membahasakan diri mereka sebegini. Ini yang dimaklumkan oleh Faizal kepada aku lah. Maknanya ada 9 yang putih, maknanya 7 orang puteri campur 2 ekor harimau. 9 yang putih dan 1 yang hitam. Dia kata, tapi yang hitam ni yang paling kuat makan. Jadi harimau putih ni menyatakan demikian. Dia kata kami ni tumpang-tumpang sahaja, yang kuat makan di belakang ditunjuk. Jadi dia tunjuk yang duduk macam ni lah, masih berdiri macam ni kan, dia tunjuk pada yang tu. Jadi Faizal pun bertanya lah lagi kan. Dia kata kan, sekarang ni Opah Aisyah dan Azak ni, dan Azak teruk, boleh tak kalau korang balik ke tempat daripada mana korang datang? Jadi pada permulaannya, kedua ekor harimau putih ni, mereka tidak mahu balik. Mereka menyatakan bahawa mereka mahukan waris. Jadi harimau putih ni dengan 7 orang puteri ni, mereka memaklumkan bahawa Opah Aisyah ni dah berjanji. Nombor 1, dia kata, kalau bukan Ibu Khadijah, kamulah warisnya. Jadi sekarang kamu sendiri dah mohon, kami datang kat sini. Dia kata, kamu sanggup tak untuk ambil kami? Jadi Faizal berkeras lah. Faizal kata, tak ada, aku tak nak seko pun daripada korang. Aku nak korang just balik daripada mana tempat korang datang, korang baliklah dekat tempat asal korang. Itu saja yang aku nak. Jadi aku pun bertanya juga Faizal, dan apa jadi kan? Dia nak ke balik? Dia kata setelah beberapa kali berkomunikasi dengan kedua ekor harimau putih ni, akhirnya harimau putih ni bersetuju untuk pulang ke tempat asal mereka. Dia kata alhamdulillah, lepas satu bala. Jadi Faizal juga maklumkan kepada aku, agak lama jugalah untuk convince dia, untuk nak suruh dia balik. Sebab Faizal menyatakan bahawa memang dia tak nak. Lepas tu dia pun, ibu dia, si Khatijah pun tidak mahu. Dia kata, jadi tolonglah balik. Jadi alhamdulillah, kedua ekor harimau ni mahu balik ke tempat asalnya. Jadi sekarang dia berkomunikasi dengan 7 orang puteri. Jadi Faizal pun bertanyalah, korang 7 orang puteri ni, apa fungsi korang? Jadi sebelum tu aku bertanyalah juga kepada Faizal, kata 7 puteri ni macam mana? Cun tak cun? Kata kan? Dia kata, Masya Allah. Ingat Masya Allah ni, maksud dia adalah indahnya ciptaan Allah. Okey. Jadi ramai juga yang aku tengok, ini selingan sikit ramai juga yang aku tengok bila dia tengok bencana ke apa ke kan, orang dilanda, rumah kena banjir apa semua, dia sebut Masya Allah. Jadi tak kena indahnya ciptaan Allah, sedangkan orang sedang sengsara kat sana kan. Okey. Jadi dia sebut memang Masya Allah, memang cantik. Macam dia kata cantik tu luar biasa. Dia kata kalau ini manusia biasa ni, memang tak tahulah, tak usah kata orang biasa, mungkin raja-raja, sultan-sultan sampai Saudi sana pun akan berebut nak akan dia orang ni kerana kecantikan dia orang ni. Dia kata out of this world lah, memang cantik lah. Jadi aku pun tak dapat nak gambarkan lah kan macam mana kan, tapi aku just anggap
aku just terima apa yang Faizal sampaikan kepada aku. Dia orang ni memang cantik. Kalau dah cantik macam tu, mungkin macam bidadari ke, ataupun bidadari jauh lebih cantik lagi daripada tu, aku pun tak tahulah. Tapi dia kata memang super cantik. Jadi Faizal ni pun dia bertanya, apa tugas tanggungjawab korang 7 orang ni? Jadi Faizal pun dia tak ingat penuh. Tapi tugas dan tanggungjawab 7 orang ni ialah, ini aku ceritakan dia kata opah Aisyah ni dia berniaga. Jadi bila dia berniaga, tugas-tugas ni puteri-puteri ni, salah satunya bila orang tengok muka opah Aisyah ni nampak berseri-seri. Okey, yang satu lagi punya puteri pula, bila orang tengok opah Aisyah ni nampak kesian. Jadi bila nampak kesian tu, rasa bersalah kalau tak membeli. Lepas tu lagi satu pula, rasa bersalah kalau nak samun atau rompak dia. Okey. Lepas tu satu lagi pula tugasnya, bila opah Aisyah ni berkata-kata yang mendengarnya tu, memang kalau dalam bahasa orang zaman sekarang ni, memang orang yang dengar tu cair lah. Macam, aku kena beli lah, tak boleh lah. Macam kalau dalam video aku, dalam channel aku lagi satu, yang aku jual barang-barang pancing kan, dia kata racun itu benar kan. Lebih kurang macam tu lah kan. Memang nak tak nak beli juga. Jadi ini adalah function-function ni lah. Dia ada macam-macam function ni lah. Tapi ianya melibatkan kepada perniagaan opah Aisyah untuk melariskan. Jadi ada function masing-masing. Okey, yang seperti aku sebutkan tadi lah. Maknanya ada 7 function. 7 function untuk daripada setiap seorang puteri ni. Okey. Jadi Faizal ni pun dia bagi tahu lah. Dia kata macam ni lah, macam aku berbicara dengan Harimau Putih tadi, aku memang tak nak korang. Aku tak boleh. Aku ni orang Islam. Aku tak mau benda-benda macam ni. Aku tak pandai benda-benda macam ni. Aku hanya nak mencari ilmu Allah. Itu yang Faizal sampaikan. Kemudian dia pujuk lah. Dia pujuk, boleh tak kau balik ke tempat asalnya? 7 puteri ni dia kata agak degil sikit. Dia pujuk. Dia kata untuk memujuk mereka ni, dia rasakan seperti dalam 20 ke 30 minit hanya untuk memujuk 7 puteri ni. Jadi dia pujuk. Akhirnya 3 puteri bersetuju untuk pulang ke tempat asalnya. Manakala 4 lagi, mereka meletakkan syarat. Jadi Faizal menyatakan, kau nak letak syarat, aku tak ada masalah. Tapi aku memang tak nak engkau. Aku takkan bela engkau. Aku takkan berkurung diri macam sebagaimana opah aku ni dulu buat. Setiap malam Jumaat dengan bau kemenyan satu rumah apa semua. Aku takkan buat benda-benda ni semua. Sebab benda-benda ni syirik. Jadi 4 orang puteri ni dia menyatakan, tak, kamu tak perlu buat apa-apa. Cuma kami ini sayang kepada opah Aisyah. Dan opah Aisyah ni amat menyayangi kamu sebagai cucu sulungnya. Jadi kami hanya mohon kebenaran, sekali-sekala kalau kami rindu, kami ingin datang dan melawat kamu. Jadi Faizal pun macam, melawat apa maksud melawat? Macam mana ni? Melawat macam mana? Dia kata kamu tak perlu risau. Kamu tak perlu nak sediakan makan minum kami ke, kamu tak perlu nak sediakan tempat tinggal untuk kami ke, apa semua. Kami tak nak benda tu. Kami akan hanya memerhatikan kamu daripada jauh. Cukup sekadar untuk melepaskan rindu. Tu saja. Jadi Faizal dengar macam tu, dia kata okeylah, kalau macam tu dia tak ada masalah. As long as dia tak perlu berkomunikasi dengan puteri-puteri ni, as long as dia tak perlu nak sediakan makan minum, nak sediakan tempat tidur lah dengan kain kuning apa semua, dia kata dia tak perlu buat benda-benda tu semua. Dia hanya perlu, dia nak menjalani kehidupannya seperti biasa. Kalau malam dia ada kuliah dekat masjid ke apa, dia nak pergi kuliah apa semua kan. Jadi selagi tak mengganggu rutin dia kata dia tak ada masalah. Jadi 3 orang puteri pulang ke tempat asalnya, manakala 4 lagi pun pulang ke tempat asal. Tapi bila mereka rindu, mereka akan datang menjengah si Faizal. Dan Faizal pun bagi tahu pada aku, dia kata memang betul bang. Salah seorangnya yang dia ingat lah, salah seorang puteri ni yang menaikkan seri muka bila puteri ni datang. Bila dia ada, memang orang sekeliling akan menegur Faizal. Dia kata, Faizal, apa pasal muka kau hari ni berseri-seri, nampak lain daripada hari yang lain-lain? Dia kata kan. Lepas tu Faizal akan macam itu perasaan korang je. Aku memang happy tiap-tiap hari. Itu sajalah maklum balas daripada Faizal yang diberikan kepada rakan-rakannya. Walhal Faizal tahu
Bila berlaku macam tu, dia tahu maknanya salah seorang ataupun 4 orang puteri ni ada di sekitar kawasan tu lah. Jadi yang terakhir, dan Faizal maklum kepada aku, ini yang paling susah waktu dia berkomunikasi. Yang hitam ni tadi, maknanya 9 yang putih dah settle, tinggal satu yang hitam. Yang hitam ni okay, kejap, dia ada bunyi-bunyi sikit kat belakang ni. Rumah aku ni belakang ni hutan. Jadi bila aku buat cerita-cerita macam ni, kadang-kadang dia datang jengah-jengah tau dekat belakang sana. Okay, like sekarang pun dah tengah malam kan. Tengok aku belum sebut tau, dah meremang-remang rumah aku. Yang hitam ni adalah hantu air. Okay, jadi Faizal bagi tahu suara dia memang garau. Garau kuat. Dengar tu rasa macam bergetar tau badan. Dia kata bergetar badan. Kalau dia kata, kalau misal kata memang takut lah, boleh terkencing kat situ. Jadi dia pun bertanya lah kan. Dia kata, engkau yang hitam macam mana? Belum lagi apa-apa. Dia kata tak ada, aku tak nak balik, aku nak waris. Terus terang dia cakap, aku tak nak balik, aku nak waris. Aku tak akan balik. Tanpa tuan, aku susah nak hidup. Aku perlukan tuan, aku perlukan waris. Dia cakap, sekarang dia ni dah bagi tahu kat aku, engkau cucu kesayangan dia. Aku nak engkau jadi tuan aku. Jadi Faizal pun berbicaralah dengan dia, pujuk dia. Tak boleh, aku memang tak nak. Sebagaimana aku ceritakan dengan harimau putih tadi, kau sendiri dengar dengan puteri 7 orang tadi. Kau sendiri pun dengar, katakan, aku tak nak benda-benda ni semua. Tambahlah kau ni pula kan, dengan mata kau merah macam ni, dengan aku tak nak kau, Faizal cakap kan. Tapi dia berkeras. Dia kata dia tak peduli, dia nak juga. Dia perlukan waris. Dia kata dia perlukan tuan. Tanpa tuan susah hidup dia. Okay, jadi Faizal pun sebelum apa-apa dia bertanya dulu lah, sebenarnya tugas dan tanggungjawab engkau apa? Apa yang kau buat dengan Opah Aisyah ni? Okay, dia kata Opah Aisyah ambil aku untuk jaga nombor 1 keselamatan dia. Memang yang utama yang akan jaga keselamatan dia ialah 2 ekor harimau putih ni tadi. Tetapi itu adalah tugas sampingan dia kata. Yang paling utama adalah menjaga ni apa barang yang dibawa. Itu nombor 1, barang yang dibawa. Andai kata ada orang yang berilmu yang boleh lepas harimau putih ni, mereka perlu berhadapan dengan aku sebelum mereka boleh ambil barang-barang perniagaan ni. Itu tugas yang utama, nombor 1 dia. Nombor 2, tugas dia adalah untuk menjaga harta benda. Maknanya dia jaga rumah, dia jaga semua rumah-rumah sewa ni tadi dan tanah-tanah milik Opah Aisyah. Jadi inilah kerja si hitam ni tadi. Kamu pernah tidur di rumah Opah Aisyah bukan? Kadang-kadang kamu di atas, kamu baru lepas bercakap-cakap dengan Opah Aisyah, tiba-tiba kamu turun ke bawah, Opah Aisyah sedang buat air dekat dapur. Dia kata yang sedang buat air tu akulah. Sebenarnya kita pernah berjumpa beberapa kali sebelum ni. Cuma kamu je yang tak perasan. Jadi Faizal pun bila teringat balik, dia kata betul juga kan. Dia pun ada pelik benda tu sebab ada berlaku beberapa kali. Contoh, dia jumpa Opah Aisyah kat atas, turun bawah, Opah Aisyah dekat bawah. Tapi dia tak adalah timbul apa-apa syak wasangka sangat pada masa tu kan. Jadi dia berfikir positif. Dia kata, oh maknanya kita pernah jumpa lah. Jadi kat sini Faizal dia kata, aku cuba untuk orang kata berkomunikasi dengan dia, lencongkan dia sikit, cerita baik-baik dengan dia, kemudian tarik balik untuk just nak sampaikan, aku tak nak kau, tolong balik ke tempat asal kau. Tapi Faizal maklum pada aku tak berjaya. Dia berkeras. Dia tetap mahukan waris, dia tetap mahukan tuan. Okey, jadi aku pun bertanya lah, habis tu kau buat macam mana Faizal? Dia kata, aku ada dengar cerita orang tua-tua berkenaan dengan hantu raya ni. Kalau kita nak buang dia, kalau dah susah sangat, kita pakai bertih jagung. Jadi dekat rumah Faizal ni memang ada jagung. Okay, kalau korang duduk belah-belah sana, korang akan tahulah, dia ada jagung. Jadi dia ambil 5 bertih jagung. Jagung ni belum direbus lagi. Jagung dia ambil 5 bertih jagung, kemudian direbusnya lebih kurang setengah jam. Dan dalam masa setengah jam tu, dia masuk baliklah dalam bilik ni. Dia berbual-bual dengan yang hitam ni tadi. Jadi bila dah sampai masa setengah jam tu,
Dia pun bagi tahu, dia kata, okey, sekarang kalau kau nak jadi kalau kau nak aku jadi tuan kau, boleh, tapi bersyarat kau kena ikut aku sekarang. Jadi dia pergi ke dapur, bertih jagung ni tadi yang dah direbus selama setengah jam ni tadi dah diletakkan dekat atas piring. Kemudian dia ajaknya yang hitam ni tadi keluar daripada rumah, dia pergi ke laman rumah dia. Di laman rumah dia tu ada satu pokok besar. Jadi dia pergi, dia bawa bertih jagung lima ketui 5 ketui lah aku berasa 5 ketui ni tadi bertih jagung ni, dikoreknya lubang, ditanamnya bertih jagung tu di kampusnya. Okey. Selepas tu dia maklumkan, sekarang kamu kena jaga bertih jagung ni sehingga pokok jagung ni tumbuh. Selagi tak tumbuh, kau jangan datang cari aku. Aku nak kau jaga bertih jagung ni sehingga pokok jagung ni tumbuh. Jadi aku pun macam, so macam mana? Tumbuh ke? Kata nak tumbuh apa? Aku dah rebus setengah jam kan. Memang takkan tumbuh lah. Jadi aku tanya-tanya, maknanya sampai hari ni si hitam tu ada dekat depan rumah kau ni lah. Aku rasa ada lah kot, sebab aku tak adalah nampak dia sekarang, dan aku tak minta pun untuk nampak dia kan. Jadi kata macam selagi tak tumbuh, selagi itulah kot dia takkan datang cari aku. Dan aku, alhamdulillah, dia kata aku memang cukup confident tu, sebab aku rebus air mendidih tu, aku biarkan sampai setengah jam. Bukan daripada air tu belum mendidih, dia kata air mendidih direbusnya setengah jam. Jadi dia kata aku yakin memang jagung tu takkan tumbuh, dah reput, dah mati tumbuh dah dalam tu kan. Dia kata, jadi setelah ditanam bertih jagung ni dekat bawah pokok ni tadi, makanya yang hitam tu pun dia menjagalah dekat situ. Dan Faizal pun bagi tahu aku, dia assume lah, dia beranggapan bahawa yang hitam ni terus menjaga bertih jagung ni tadi sehingga ianya sepatutnya tumbuh sampai ke hari ni lah dekat situ. Jadinya selepas pada tu, Faizal pun bergegas masuk ke dalam rumah semula, ke dalam bilik Opa Aisyah. Dan sewaktu sampai ke dalam bilik Opa Aisyah ni, dilihat dada Opa Aisyah dah mula berombak-rombak. Maknanya Opa Aisyah sudah masuk ke fasa nazak lah. Jadi Faizal pun dia rasa dia tak sempat nak bagi tahu kepada kaum keluarga yang lain, kepada ibu Khadijah, kepada ayahnya, kepada adik-beradik yang lain kan. Jadi dia terus sahaja ke tepi telinga Opa Aisyah dan membisikkan kalimah syahadah. Jadinya dia mohon sangat agar Opa Aisyah dapat mengikutnya kan. Tapi Opa Aisyah pada masa tersebut lidahnya seperti kelu. Tapi itulah, kita mohon yang terbaik lah kan. Dan dijadikan cerita apa yang disampaikan oleh Faizal kepada aku. Beberapa detik kemudian Opa Aisyah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi moral of the story kat sini yang pertamanya ialah, kalau boleh kita janganlah menyekutukan Allah. Kita memohon apa-apa, semuanya hendaklah kepada Allah. Jangan memohon kepada selain daripadanya, kepada jin, kepada syaitan, kepada iblis ni kan. Kita mohon kepada Allah. Dan nombor duanya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar roh Opa Aisyah ditempatkan di kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Siapalah kita untuk menghakimi amalan orang lain. Itu sahaja. Ini salah satu daripada, bagi aku lah, penyakit dalam masyarakat kita ni. Ialah kita sekarang ni, zaman sekarang ni, kita terlalu mudah untuk menghakimi orang lain. Jadi jangan macam tu. Kita perbetulkan diri kita dan kita hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan orang lain. InsyaAllah, semoga Allah juga memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Jadi takat ni dulu SKB kita kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di siri SKB yang selanjutnya. Yeah.